Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung silibus minggu lepas. Kalau minggu lepas kita dah tengok proses mitosis yang mengandungi 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, sewaktu proses telofasa, kita dah nampak membran nukleus baharu terbentuk. Okey, kita dah nampak nukleus tu dah membahagi. Okey, dalam fasa sitokinesis ini, bila telofasa dalam mitosis dah berakhir, ia akan bersambung dengan proses sitokinesis, di mana sitokinesis ini adalah proses pembahagian sitoplasma. Kalau mitosis tadi pembahagian nukleus dah settle, kita sambung dengan pembahagian sitoplasma supaya dua sel anak terbentuk. Okey, pertama kita tengok dulu sitokinesis dalam sel haiwan. Okey, dalam sel haiwan, sitokinesisnya kita akan tengok ia melibatkan ada mikrofilamen di sini. Okey, mikrofilamen yang ada di tempat pencerutan ni, tempat pencerutan ni ada mikrofilamen. Okey, mikrofilamen ini dia akan terus mengecut. Mana mikrofilamen ni? Ni mikrofilamen, dia akan mengecut. Bila dia mengecut, menyebabkan sel tersebut akan mencerut. Okey, dia akan mencerut sehinggalah dua sel ini terputus. Okey, dan bila dia terputus, jadilah dua sel anak. Okey, sitokinesis dalam sel tumbuhan pula, okey, dia bermula apabila vesikel yang dibentuk. Okey, ini adalah vesikel. Okey, apabila vesikel yang dibentuk ini bercantum. Okey, vesikel ni memang sel ni yang bentuk, kemudian dia banyak-banyak terbentuk dan dia akan bercantum. Vesikel ini bercantum, ia akan membentuk blood cell. Okey, di bahagian tengah sel. Okey, di bahagian tengah sel ini. Okey, so bila blood cell ini, kalau vesikel tadi dia tak bercantum kan. Okey, bila dia bercantum, dia bentuk blood cell. Blood cell ni jadilah seketul. Okey, dah bersambung. Okey, apa blood cell ni buat? Blood cell ini dia dikelilingi oleh membran plasma yang baharu. Okey, membran plasma baharu, ada dinding sel baharu terbentuk di ruang antara blood cell ni lah. Okey, so bila kena pada dinding sel, jadilah dua sel anak. Okey, dia akan blood cell ni bercantum dengan membran plasma, jadilah dua sel anak. So pada akhir sitokinesis ini, okey, pada akhir sitokinesis ini, gentian selulosa dihasilkan oleh sel. Okey, selulosa berada di mana? Dia berada di dinding sel untuk menguatkan lagi dinding sel. Dinding sel kan kuat, dia tak akan merubah bentuk sel tumbuhan tersebut. Okey, dan setiap sel anak ini berkeadaan haploid ke diploid? Diploid, sebab dia mengalami mitosis. Kalau meiosis, dia adalah haploid. Diploid itu apa? 23. Diploid itu adalah 46 kromosom lah kalau untuk manusia. Okey, seterusnya kita tengok apa keperluan mitosis. Okey, mitosis ini pertama ada banyaklah dia punya keperluan. Kenapa kita perlu mitosis ni? Sebab kalau tak ada mitosis, badan kita pun tak akan dapat sel yang baru. Okey, sebab sel yang lama dah merosot, dah mati, dah rosak. Bila tak ada mitosis, tak ada sel baru
Tak ada sel lah kita kan. Okey, so mitosis itu perlu. Okey, kalau dalam manusia, mitosis itu akan gantikan sel-sel yang mati ataupun sel-sel yang dah rosak. Okey. Okey, contoh lain, cicak. Cicak dia mampu menghasilkan ekor yang baharu melalui penchanaan semula. Okey, kalau kamu tengok cicak dalam keadaan dia tertekan ke apa kan, terkejut ke apa kan, ekor dia terputus. Okey, tetapi ekor dia terputus, dia boleh hasilkan semula ekor baharu melalui proses penchanaan semula ini, melalui proses mitosis lah. Okey, mitosis dia bertumbuh sel, bertambah sel akan membentuk ekor cicak tersebut. Okey, selain daripada tu, hydra dia akan hasilkan individu baharu. Okey, melalui pembentukan tunas. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 104. Okey, seterusnya, bagi perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma, mitosis akan memastikan pertambahan sel yang pesat. Sebab tu daripada zygote, embrio dia membesar sehinggalah keluarlah seorang manusia kan. Contohnya lah kan, kalaulah tak ada pertambahan sel yang pesat ini, mungkin embrio tersebut takkan jadi bayi lah, takkan keluar jadi bayi. Okey, itu pentingnya mitosis dalam pertumbuhan organisma. Samalah kita pun, kalau tak ada mitosis kita tak besar, dia kecil je kan. Itu penting mitosis. Okey, sampai situ saja. Kita sambung pula meiosis.